itulah dia, drafting kita sudah pun bermula. Di manakah MAB King di pihak biru, Veldora Elite di pihak merah. Apakah yang akan berlaku adalah Link akan ditendang keluar awal-awal game ini. Untuk band yang seterusnya, kemungkinan tinggi saya boleh rasakan Johead. Oh, Matilda, yep. Matilda akan diberikan red card dulu. Dia kena duduk di tepi padang sekejap. Selepas ini kita ada Ren yang akan ban hero. Kita ada Pakito, kita ada Ruby, kita ada Johead, kita ada juga Johead guys, Johead. Satu hero yang agak cantik di manakah pick off beliau memang akan berlaku setiap kali bila dia masuk. Dan untuk ban yang terakhir, kemungkinan tinggi boleh katakan Pakito lah. I rasa Pakito will be the ban, betul-betul ban. Yep, Pakito akan di ban sebab selepas buff yang dia macam buff lah sikit. Stack dia dah dikurangkan kepada 3. So dia boleh dapatkan stacking dia hanya dalam 3 sahaja. So bila dia dah ada stacking dia punya damage akan meningkat sangat-sangat besar. Manakala Hayabusa akan menjadi first pick untuk Fakis, di manakah Fakis boleh sahaja menggunakan Hayabusa ini tanpa masalah sebab Hayabusa adalah hero yang satu-satu hero yang paling idol, bukan paling idol lah, paling sukar untuk mengawal sebab sekarang dia punya smoothness dah mantap, dia punya cara kemasukan dah mantap dah. Sekarang ini Ruby akan diberikan pick yang seterusnya untuk team Veldora Elite, di manakah Veldora Elite seterusnya akan melakukan pemilihan kehadap Olus. Dan Olus kita tahu dia adalah satu hero yang amat favorite yang memang mantap, di manakah susah sangat nak mendapatkan pick off. And then dia adalah weapon master ataupun boleh katakan satu trik untuk memenangi late game tanpa masalah sebab damage dia pada late game adalah sangat-sangat tinggi, di manakah Give di sini akan dipilih. So Ruby dengan Aulus perlu berjaga-jaga bila mereka nak melakukan engagement kehadap team MAB King sebab mereka dah ada seorang lapu-lapu. So bila ada lapu-lapu ini memang sukar nak menang, but dia boleh menang lah guys. Dia bukan tak boleh nak menang langsung, dia perlukan maksa yang lebih tinggi. So, sekarang ini kita ada Popoeng Kupa seterusnya akan dipilih dan juga dimasukkan di dalam drafting. Di manakah macam mana mereka nak menggunakan Popoeng Kupa ini memang sangat-sangat cantik. Dan Popoeng Kupa boleh saja dilakukan tanky sikit lah, di manakah dia akan masuk, hantarkan Kupa dia dulu and then mendapatkan sedikit stun selepas menekan We Are Angry. And bila dah ada We Are Angry tu sedang sikit lah dia nak mendapatkan pick off yang dia nak. So benda itu perlu dijaga-jaga oleh tim MAB King, di manakah MAB King akan memilih hero seterusnya untuk dikeluarkan, iaitu Selena. Selena sudah pun ditendang keluar begitu saja. I rasa pick Selena ini adalah amat bagus, di manakah kita boleh ketahui dua-dua tim ini pernah berlawan pada satu masa ketika tadilah. Bila saya tak tahu, tetapi mereka pernah menentang satu sama lain. Dan sekarang ini Kagura, satu hero yang amat baik, di manakah damage beliau daripada Ying and Yang Overturn sangat besar. Kalau dikombokan dengan Popoeng Kupa, pick off mereka ada. Walaupun dia boleh dikombokan dengan dua orang di sini guys, dia ada Ruby, dia ada Popoeng Kupa. I rasa Ruby akan menjadi satu hero yang paling best untuk dikombokan dengan Kagura ini. Tetapi adakah Florin akan dipilih? Sebab I dah lama tak melihat Florin, tetapi sekarang ini Vale akan memasuki ke dalam drafting. Tadi kita nampak ada Vale tetapi memang sukar nak mendapatkan kemenangan. So benda ini patut dihadapi oleh tim MAB King. Kalau mereka nak menjayakan Vale ini, mereka kena tahu macam mana mereka nak melakukan engagement. Dan sekarang ini Digi akan ditunjukkan. Kalaulah Digi dipilih di sini pada malam ini akan menjadi satu epic face off, di manakah Digi boleh saja mengelakkan stun yang bakal dikeluarkan ataupun sisi-sisi yang boleh dikeluarkan daripada Lapu, Yves, Vale dan juga Nathan. Sekali tekan time dia ni terus kehilangan semua sisi. Apa kata kita ke arah game yang seterusnya antara
MAB King menentang Veldora Ila. Di manakah daripada MAB King kita ada Noah X Jobar, Ren, Fakis, Xles dan juga Zak. Dan daripada tim Veldora Ila kita ada Ifrif, DOS Gaming, Kingdra, Rufi dan juga AZ. Permainan yang agak cantik boleh dikeluarkan daripada dua-dua tim. Daripada drafting, I tak tahu I nak sokong seperti mana, tetapi I really like team Veldora Elite. Mereka membawa Aulus, satu hero yang agak baik, dan juga dia adalah hero yang sangat-sangat late game. Kita dapat melihat juga di MPL Aulus begitu mantap sekali. Dan sekarang ini memasuki ke dalam game yang seterusnya. Kalau kita lihat pada malam ini guys, santai-santai saja dua-dua tim, di manakah inilah dia Noah X Jobar pada permulaannya boleh bermain dengan sangat agresif, menjumpa peluang untuk memberikan stacking ashing dia, and then dia boleh stack. Dan sekarang ini dia boleh stack lagi sekali, tapi dia tak nak. So ini akan menjadi baby seat 1-2-2, di manakah Sora akan bermain jungle, Sora akan menjaga mid lane, manakala dua orang akan menduduki di dalam bottom lane ataupun gold lane. Manakala Aulus akan dijumpa, lihat pada damage dikeluarkan kepada Aulus, lapu terus dihantar ke base. Minta maaf Aulus terus dihantar ke base. Lapu-lapu pertolongan yang agak cantik dapat dikeluarkan daripada beliau, dan akhirnya mendapatkan kill pertama untuk beliau juga. Di manakah sekarang MAB King sudah ada 2 kill dan juga 800 lead. Dan ini adalah tolakan daripada Xles, tidak berjaya, dan Valir tidak mahu bermain dengan sangat-sangat agresif sebab ada poin kupas dan juga seorang Digi. So ini perlu dijaga-jaga. Dua-dua boleh stun, dua-dua boleh tarik. Bukan tarik, seorang boleh tarik, seorang boleh stun. Di manakah sekarang ini Noah X Jobar cuba untuk memberikan stacking ashing kepada beberapa orang daripada tim Veldora Elite, di manakah poin kupas akan dikejar oleh NX Jobar. Itulah dia Augie Syarikat telah pun dibuka, tetapi tiada damage yang agak besar dikeluarkan daripada Fakis. Dan sekarang ini bottom lane menjadi fokus utama, hampir-hampir mengambil riwayat seorang balik. So benda itu perlu dijaga-jaga. Dan sekarang ini kalau kita lihat Kingdra di top lane baru saja settle menggunakan flicker, and then untuk DOS Gaming dia memang fleksibel dengan adanya pertolongan daripada Digi. Dia tak perlu memikir pasal range dan juga poking sebab ada Digi. Dia punya time bomb boleh sahaja mencari sesiapa pun. Nah, sekarang ini kalau kita melihat pada total akan dimulakan, di manakah total pertama ini kemungkinan tinggi akan diberikan di tangan MAB King. Mereka boleh sahaja mendapatkan total dengan agak-agak free sebab tiada perkacauan langsung boleh dilakukan. Di manakah bottom lane, lihat pada Yves, damage yang agak besar, terus mendapatkan double kill. Real world manipulation, betul-betul manipulasi masa dan juga cara mereka nak keluar, tak boleh nak keluar langsung ni. So sekarang ini Noah X Jobar menggunakan balik menolak belakang purple buff ini. Ada tak mereka akan mendapatkan kill? Nampaknya tidak. Dan itulah dia Ifrif, cubaan untuk mendapatkan buff purple beliau ataupun Soul of Wind beliau tidak berjaya. Dan sekarang ini di mid lane Zak memang memberikan poking damage yang agak besar kepada Rufi macam dia tak tahu ke arah mana, dia tak tahu nak buat apa. So dia perlu berjaga-jaga. Di manakah Rufi akan dikenakan damage santai-santai saja. Kagura lawan seorang Yves. Ini hanya depend pada rage mereka. Di manakah top lane penukaran lane oleh dua-dua tim. Di manakah DOS Gaming dan juga AZ akan menukar ke arah top lane, dan itulah dia poin kupas menukar pihak Ingrid. Tapi di bottom lane lah kill yang diberikan, di manakah Arif terpaksa melarikan diri. Nathan masih lagi di bottom lane, cuba lagi untuk farm yang sebanyak mungkin. Dan sekarang ini di top lane ada sedikit masalah, lapu-lapu masuk, ada pertolongan daripada Zak, dan itulah dia Real World Manipulation berjaya mendapatkan 2 kill. Lagi sekali di bottom lane juga
seorang Yves lah membuka Ria Malaysia mendapatkan poin kupa berserta dengan seorang Digi, dan sekarang juga di top lane benda yang sama berlaku dan Vale dengan adanya Ashing dan juga Fireball dia boleh stack demi stack, and then sekarang ini kita dapat melihat Idris, nama dia Idris, IJRIFF, cubaan untuk mendapatkan pick off di mid lane tidak berjaya, tetapi di top lane AZ nyawanya agak-agak rendah, terkena stun yang agak cantik daripada terus menjatuh di tangan beliau, dan sekarang ini lihat para Hayabusa akhirnya diberikan kematian oleh Idris, nama dia sangat-sangat pelik. Tetapi sekarang ini lihat pada mereka akan cuba mengejar seorang Valir, dan Valir juga akan dijatuhkan. Damage yang agak besar, kehilangan Hayabusa, dan juga lapu-lapu terpaksa balik diri sebab nyawanya agak rendah juga, memberikan tim Veldora berdapat sedikit pick off, tetapi itulah dia, Ria Malaysia agak cantik terus dibuka, turtle dimiliki oleh MAB King. Mereka tahu kalau mereka ada membuat kesilapan di mana macam mana nak mengembalikan momentum, dan pada minit yang kelima 5,000 gol yang berbeza antara dua-dua tim, di manakah Zed di sini cuba untuk memberikan damage di mid lane. Daripada tadi dia cuba sedaya upaya untuk mengurangkan nyawa Kagura setiap kali boleh membuka peluang untuk mereka untuk masuk dan mendapatkan kill. Dan sekarang ini tolakan yang begitu cantik telah pun dikenakan. Digi menjadi fokus utama. 4 orang di sebelah Digi. Digi tak boleh nak buat apa-apa. Digi terus sareda. Tolong bro saya. Tak boleh. Bebas diri je guys. Digi sangat-sangat sayang. Di manakah sekarang ini siapa yang akan mendapatkan purple buff ini adalah Hayabusa. Pencurian buff demi buff telah pun berlaku. Sayang sekali Aulus tak boleh nak mengawal benda itu, dah sekarang ini Nova X coba akan diberikan fokus utama, dan kita perlu beritahu di manakah ultimate beliau telah pun digunakan untuk mengelakkan diri pada stun pertama, dan ultimate dia sudah pun ada, di manakah setiap kali ultimate beliau ditekan beliau akan mendapatkan damage power yang lebih tinggi dan juga dia punya cooldown yang lebih rendah. Nah, sekarang ini Hayabusa tak boleh nak buat apa-apa, damage dia menggila-gila, ada killing spree setiap kali dia bunuh, dia mendapatlah goal yang lebih, dia boleh saja melakukan pembelian item yang lebih ramai dan juga lebih mantap, tetapi Yves akan ditarik, Yves akan dijatuhkan begitu saja, manakala Digi akan membuat peluang lagi sekali, dan 4 orang, minta maaf 3 orang daripada tim Veldora masih lagi di mid, manakala AZ di belakang. Macam mana mereka nak protect mid ini adalah just menggunakan tolakan damage daripada viewer dan juga teammate sendiri. Dan Veldora Elite sekarang ini akan cuba untuk mengambil buff orang dia tak boleh, tetapi lompatan daripada seorang lapu-lapu sangat mantap dan mendapatkan 1 kill untuk mereka. Dan sekarang ini dua-dua tim di dalam satu tahap di manakah satu mistake daripada Veldora Elite boleh menghabiskan seluruh game, di manakah MAB King walaupun mereka membuat mistake sedikit mereka boleh comeback, tetapi White Crystal Void Blast telah pun dibuka untuk memberikan damage yang agak tinggi, agak parah kepada player-player mereka. Tetapi lagi satu turret pada minit yang ke-7 telah pun dijatuhkan. 5 turret total telah pun dihilangkan oleh MAB King, di manakah Veldora Elite akan ada sekarang ini. Lihat pada gol mereka 19,000, MAB King 27,000. Mereka boleh sahaja mendapatkan mid lane turret ini, dan itulah dia Ria Malaysia yang akan tepat telah pun dibuka. Dan lihat pada time journey terpaksa digunakan untuk meloloskan diri daripada Ria Malaysia, sebab Ria Malaysia sangat sakit pada malam ini. Rufi di bottom lane ditolak, dikenakan, dan flame shot terus digunakan oleh Noah X Cobar untuk mendapatkan kill begitu. Nah, sekarang ini Nathan akan berduduk di mid lane, kemasukan daripada Ren cuba untuk mendapatkan sedikit demi sedikit damage ke atas AZ dan juga seorang DOS Gaming. Tidak berjaya sebab ada reverse time dia, di manakah tarikan ke belakang oleh Digi boleh saja menjejaskan pergerakan lapu-lapu. Walaupun beliau 303 sekarang ini. Seterusnya
dan kemungkinan tinggi turtle ini akan dijadikan lock pada minit yang ke-9 sudah pun bermula muncul di sini. So ini bukan luminous lock biasa, boleh saja digunakan untuk mendapatkan sedikit push ataupun sebagai satu faktor untuk mendapatkan pick off seterusnya ke arah Veldora Elite. Veldora Elite kalau mereka nak gaduh, mereka nak kontes lock ini pun tak boleh dah, sebab lock ini sangat-sangat laju dicairkan oleh Nathan. Nah, sekarang ini game sudah pun bermula. Gigitan maut ke arah seorang Nathan tidak berjaya. Time journey telah pun dibuka. Mereka akan masuk. Nathan mendapatkan satu kill. Mega kill telah pun diberikan kepada Lapo. Mantap kali lompat beliau. Double kill akan dimiliki oleh Nathan, dan Nathan akan berjaya securekan triple kill di sini. Dan kemungkinan tinggi, lihat pada Edge, beliau bersorangan diri di dalam base. Boleh tak beliau untuk melawan balik takdir menentang 5 orang? Perlu menunggu 10 saat untuk comeback of every single one. Augie Shadow Kill yang awal sangat dibuka oleh Hayabusa, cuba untuk mendapatkan damage, tetapi damage yang sangat besar dikeluarkan daripada seorang Zakat. Dan sekarang ini lihat pada mereka cuba untuk masuk, satu tarikan begitu cantik, dan itulah dia Area Warrior Malaysia agak mata telah pun dibuka, bercampuran dengan ashing dan juga stun dari pada Noah. Memang sangat-sangat sakit, dan itulah dia Digi telah pun terjumpa walaupun menggunakan time journey tidak berguna. Kagura Ying and Yang Overturn yang agak cantik terus mendapatkan satu kill ke atas Nathan. Sekarang ini 4 lawan 4. Zack tiada ultimate beliau, tetapi Crystal akan menjadi fokus utama. Augie Shadow Kill akan dibuka. Miriam akan mendapatkan last hit ke atas inhibitor ini. Memang mantap. Inhibitor ini telah pun dijatuhkan oleh tim MAB King. Satu gameplay yang agak cantik, di manakah damage daripada Nathan terlalu kuat. I rasa satu MVP adalah Yves. Betul-betul membuka catur dia ataupun map catur dia tu, dia boleh tepat-tepat mendapatkan beberapa kill, beberapa stun, dan juga memaksa AZ menggunakan real world time journey dia back to back. So real world manipulation yang agak berbahaya pada malam ini. So kita akan balik kepada custom cam untuk melihat sedikit pasal